Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan nikmat dan juga kesempatan yang diberikan kepada Allah kepada kita semua, malam ni kita dapat bertemu dalam majlis ilmu perbahasan berkenaan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah berdasarkan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada halaman 35 kan, 35. Baik, pada dalil yang berikutnya yang menunjukkan maksud pengarang kitab Tauhid, iaitulah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-ayah, maknanya sampai akhir ayat. Maknanya ayat itu panjang, tetapi dipotong oleh pengarang, muallif, untuk ringkas, untuk diringkaskan. Baik. Baik, kata syarih rahimahullah, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat keempat, ayat keempat. Baik. Al-ayatul rabi'ah. Maksud ayat keempat ni maknanya dalil yang keempat daripada Al-Quran yang menunjukkan akan kewajipan tauhid. Kewajipan tauhid. Ini kita bincang tentang kewajipan tauhid, wujubut tauhid. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, firman-Nya wala tusyriku, dan janganlah kalian mempersekutukannya, sama seperti perkataan la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah, kerana sebagai penafian sesembahan selain Allah. Firman-Nya wa'budu, dan sembahlah, sama seperti perkataan illallah, kecuali Allah, kerana sebagai penetapan ibadah hanya untuk Allah. Baik. Maknanya pada pada firman Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku, itu maknanya an-nafyu. Maknanya penafian. Penafian apa? La ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Jadi penafian sembahan selain Allah. Maknanya kita nak faham ayat tu dalam kerangka tauhid. Maknanya kita sekarang ni kerangka tauhid. Kita melihat ayat ini dalam kerangka tauhid. Jadi sudah tentulah asas bagi tauhid itu ialah kalimah tauhid la ilaha illallah, yang mana kalimah yang mengandungi penafian dan juga isbat. Nafi dengan isbat. Jadi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau nak bagi kita mudah untuk faham ayat tu, dia terus sebut dekat sini, dia terus matching wala tusyriku tu apa? La ilaha. Jadi senang nak faham. Semua orang boleh faham. La ilaha wala tusyriku, maknanya la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah, maknanya jangan kamu sekutukan Allah. Jangan kamu sekutukan Allah dalam peribadatan. Illallah terkandung pada wa'budu, yakni wa'budullaha, maknanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, maknanya melainkan Allah sahaja yang berhak disembah, maknanya Allah sahaja yang berhak disembah. Illallah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sebab itu dalam tafsir Syekh Al-Utsaimin ada tafsir pada ayat ini, beliau sebut
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhirih, sampai akhir ayat. U'budu al-ibadah. Kan? U'budu maknanya sembahlah al-ibadah. Kan? Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita dah sebutkan pada awal perbahasan kita, setiap perintah tauhid, perintah mentauhidkan Allah dalam Quran maknanya ibadah. Maknanya ibadah. Maksud ibadah yakni tadhallul wa tatamun wal khudu' wa tawadhu', menundukkan, tunduk dan patuh, khudu', khusyuk kepada Allah. Kan? Baik, kemudian kata Syekh Ibn Uthaymin dalam tafsir ni, dia kata u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. La di situ adalah la an-nahiyah, larangan. Baik, kata beliau asyirku an yusawi ghairallah billahi fayaj'al niddan lahu. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, fayaj'alu niddan lahu, sehingga menjadikan ada sekutu baginya. Sebab tu dalam surah Al-A'raf ayat yang first kan, Allah Ta'ala kata thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Apa maksud ya'dilun? Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka telah udul. Apa maksud udul kat situ? Ya'dilun, adakah maksudnya udul tu maknanya mereka telah berlaku adil? Tak. Ya'dilun maknanya yusyrikun. Kalau kita buka dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, surah Al-An'am ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut akhir ayat yang pertama tu, Allah kata thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun maknanya yusyrikun. Sebab apa syirik dinamakan udul? Al-adlu, min al-adlu, ay al-adlu dari sudut bahasa Arab maknanya taswiyah, menyamakan. Sebab kita kata adil kan, adil menyamakan, salah satu makna dari sudut bahasa. Sebab itu dalam tafsir para ulama, ya'dilun maknanya yusyrikun kat situ. Kemudian orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka, mereka mensyirikkan Tuhan mereka. Ya'dilun. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ay yusyrikun. Sebab tu Syekh Ibn Uthaymin dia kata sini, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Maknanya menjadikan Allah itu ada sekutu. Bila kata sekutu maknanya sama level. Sama level maknanya hak-hak peribadatan sepatutnya dikhususkan kepada Allah, kamu samakan juga. Itu jadi syirik tu. Baik. Syai'an, dalam tafsir Syekh disebut syai'an, u'budullah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Di nakirah maknanya pada siap larangan yang berbentuk umum. Maknanya jangan kamu sekutukan dengannya, wala tusyriku bihi syai'an, maknanya fata'ummu la tusyriku billahi nabiyyan wala rasulan wala malakan wala ghairuh, ay wala malakan wala nabiyyan. Jangan kamu sekutukan dengan Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan nabi, rasul, malaikat, wali, wala ghairahu, tak kira siapa, ay syai'. Itu maksud syai'an, nakirah fi siyaqin nahi. Dalam Al-Qawaidul Hisan, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia ada sebut kaedah ni dalam kaedah tafsir. Disebutkan setiap nakirah yang datang tanpa ada idhafah, tanpa ada sandaran, tanpa ada menyandarkan dengan apa-apa bentuk kalimah, maka ianya membawa maksud fi siyaqin nahi. Fi siyaqin nahi, ay fi siyaqi umumin nahi, ataupun nahi al-umum.
disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam tafsirnya, siyaqun nahyi fata'ummu la tusyriku billahi nabiyyan wala rasulan wala malakan wala ghairahu. Maknanya wala waliyan wala syai'. Wala syai'. Dan kita akan tengok nanti Syekh akan bahaskan dengan cantik sekali ayat ni. Baik, maknanya apa? Kata Syekh, ai syai'in, apa sahaja, segala sesuatu kita tak boleh syirikkan Allah dengan apa saja. Segala sesuatu selain Allah. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut apa? Min dunillah. Dunillah kat situ. Kaedah yang Syekh As-Sa'di rahimahullah sebut dalam Al-Qawaidul Hisan, disebut min dunillah tu, situlah menunjukkan nakirah. Situ juga menunjuk nakirah yang membawa maksud keumuman. Selain Allah tu maknanya semua. Nabi boleh ke kita doa minta kat Nabi? Tak boleh lah. Kan? Boleh tak kita pergi sembelih untuk wali yang mati kerana dia? Tak boleh. Ibadat kan, nazar, sembelih, istighathah, memohon pertolongan di saat kesempitan, boleh kita seru nama dia? Tak boleh, sebab dia termasuk selain Allah. Atau kalau kita takwil, kita kata dia sebahagian daripada Allah, itu jadi masalah. Itu yang jadi Nur Muhammad apa semua kan? Itu yang jadi apa? Wahdatul wujud. Itu dia pun nak kata, dia pun nak lari daripada apa kita kata apa, wilayah kesyirikan itu. Mereka nak keluar dengan takwilan mereka yang batil. Itu kita kena faham. Baik, sebab itu kata Syekh, an-nahyu 'ani syirki yashmalu ay naw'in min anwa'i syirk. Larangan daripada syirik ini meliputi seluruh jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Seluruh jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Baik, kita balik pada kitab kita. Baik. Firmannya syai'an, dengan sesuatu pun. Lafaz ini berbentuknya nakirah. Nakirah ini umum dalam konteks larangan sehingga merangkumi apa sahaja seperti nabi, malaikat, wali atau apa pun daripada perkara dunia. Ini lagi umum. Syekh bagi contoh ni lagi umum. Saya kata dekat sini syai'an kan, syai'an di sini nakiratun fi siyaqin nahi fata'ummu kulla syai' la nabiyyan wala malakan wala waliyan bal wala amran min umurid dunya. Bahkan termasuk mana-mana urusan daripada urusan-urusan dunia, fala taj'al ad-dunya syarikan ma'allah, maka jangan kamu jadikan urusan dunia sekutu bersama dengan Allah. Wal insanu idza kana hammuhu ad-dunya kana 'abidan laha. Seorang manusia, insan, apabila himmahnya, ini fikiran dia, tumpuan dia tertuju kepada sesuatu urusan dunia, bererti dia telah menyembah dunia. Wal'iyadzubillah. Apa dalilnya? Syekh bawa dalil seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khasimah, khamisah, ta'isa abdul khamisah. Ta'isa maknanya syaqiya atau halaka atau ba'uda. Dalam bahasa Arab maknanya menunjukkan kalimah yang menunjukkan satu bentuk celaan. Maknanya celakalah, kecelakaanlah bagi hamba dinar. Hamba dinar. Dinar maknanya duit ataupun kita kata shilling emas, yang ma'ruf pada zaman Nabi SAW. Dinar iaitulah kita kata duit emas yang digunakan pada zaman Nabi SAW dan zaman-zaman sebelumnya. Dinar merujuk kepada emas yang ma'ruf. Ta'isa abdud dirham, celakalah
hamba dirham. Dirham maknanya perak. Maknanya duit perak. Sekarang duit lagi hina sebenarnya, kertas. Betul tak? Kalau fikir balik dulu tu ada lagi dinar dengan dirham sekarang ni kertas. Celaka hamba kertas. Tak betul? Kalau kita nak hina duit celaka hamba kertas. Pasal dia nilai dia. Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham. Itu kata Nabi SAW. Ta'isa 'abdul khamilah, celakalah hamba. Khamilah ni maknanya sejenis pakaian. Ta'isa 'abdul khamisah juga sejenis pakaian juga. Tak sempat nak rujuk apa perbezaan dia tu. Nanti kalau kita sempat rujuk, kita akan tengok apa perbezaan antara al-khamilah dengan al-khamisah. Kalau tak salah, khamilah ni dia pakaian tambahan lah. Dia macam kot luar kan, macam tu. Dia macam orang dulu-dulu dia pakai baju yang lebih lah, maknanya sekarang ni pakai baju lebih ni kot lah kan. Maknanya menunjukkan fudul malabis, maknanya menunjukkan kenikmatan, kelebihan harta benda yang dia ada sampai dia boleh pakai pakaian yang lebih. Al-khamisah ni lebih pada pakaian yang asal ataupun macam selimut dan sebagainya termasuk lah khamisah. Al-khamisah. Baik. Boleh masuk lah semua apa yang kita pakai dan apa yang kita guna, termasuk lah. Boleh masuk tak? Boleh kita masukkan kat situ hamba kereta? Boleh tak? Boleh. Kan? Pasal dia masuk umum. Kan? Abdul dinar, abdul dirham, abdul khamilah, abdul khamisah. Cuma Nabi SAW takkan nak sebut semua. Kan? Ringkas. Ada orang hari ni dia hamba kereta. Kan? Dia ada rezeki sikit, dia tayang kereta mewah dia, bangga-bangga, tafakhur. Kan? Apa-apanya scam di orang kan. Bahaya lah. Itu yang bahaya tu. Patutlah ni kan. Dah lah scam, lepas tu bangga-bangga lagi kan. Na'udzubillah. Maknanya berapa kali celaka tu kena. Allah musta'an. Ada orang yang berbangga-bangga dengan pakaian, ada orang berbangga-bangga dengan, sehingga menjadi hamba. Apa maksud jadi hamba ni? Kata Syekh, maknanya hammuhu al-insan idza kana hammuhu dunya kana 'abidan laha. Manusia kalau ham maknanya keinginannya, tumpuan hatinya, pergantungan hatinya, keinginannya, semangatnya tertumpu kepada urusan dunia, maka dia telah menjadi hamba kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita tengok hari ini jelas dengan dunia yang kita kata yang dah tak ada dah batasan hari ini. Kalau kita lihat macam mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, orang-orang kafir, dan memang Allah Ta'ala mudahkan bagi mereka dunia. Apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka tayangkan, kehidupan mewah mereka, dan itu menunjukkan ham mereka, keinginan, keutamaan mereka. Maka hakikatnya dia hamba. Jadi hamba. Abdul dinar, hamba duit. Kita kata hamba duit ringgit. Berapa ramai hari ini yang telah memperhambakan dirinya kepada duit ringgit. Ana bagi contoh yang mudah. Kalau masuk pada kaedah yang Syekh Ibn Uthaymin sebut ni, Allah musta'an, ramai orang dah jadi hamba dunia, cuma dia tak sedar. Yang mana setiap apa kita kata hari minggu, maknanya hari kita kata hari yang Allah Ta'ala bagi dekat kita 7 hari seminggu. 5 hari bekerja mencari duit ringgit. 2 hari yang hujung minggu, hujung minggu itu pun dia simpan untuk apa? Cari duit ringgit. Tak ada langsung hari yang dia gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak maknanya kita nak bagi nampak. Ada yang sampai tahap kalau kita tanya dia, tak ada dalam jadual dia, tak ada istilah
ataupun tak ada, kita kata dalam jadual dia tak ada langsung diperuntukkan waktunya untuk menuntut ilmu, contoh. Tapi bila kita tanya hujung minggu ada kelas ke, ada menuntut ilmu mana, dia kata ada kelas menuntut ilmu. Dia kata ilmu apa? Kata kita tanya dia, ilmu bagaimana nak menambahkan lagi pendapatan dan menjadi jutawan. Itu tahrif. Maksud ilmu yang paling banyak berlaku di kalangan Bani Melayu hari ini, Bani Jawi, Bani Jawi atau Bani Melayu. Bagaimana nak menjadi jutawan? Kan? Ini ada pernah tanya sendiri orang macam ni. Kita tanya, ada tak dalam jadual dia? Bukan kita nak suruh belajar. Yalah, bagi orang yang bekerja, kita tahu bukan nak suruh belajar hari-hari, betul tak? Tapi paling kurang ada peruntukan sehari untuk dia menuntut ilmu. Tapi langsung kata nak belajar tajwid ke, belajar betul surah bacaan Fatihah dia ke, belajar cara solat ke, belajar akidah asas, kan? Bukan kita nak suruh. Alhamdulillah ada orang yang Allah Ta'ala mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Siang kerja, malam menuntut ilmu. Alhamdulillah, tu nikmat. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin sibuk, mungkin ada, paling kurang takkanlah tak boleh peruntuk walau satu hari. Maknanya 2 hari minggu itu pun dia peruntukkan untuk dinar dengan dirham juga. Siang, malam, pagi, petang. Kadang-kadang kita tengok, kita tanya sibuk. Dia kata sibuk pasal minggu ni ada seminar jutawan. Seminar jutawan. Kemudian yang paling dahsyat apabila golongan ini mereka mentahrif, menyelewengkan makna ilmu. Jadi kita tak boleh diam. Mereka menyelewengkan makna ilmu kepada macam mana nak naikkan sale, macam mana nak jadi jutawan, macam mana nak jadi millionaire. Yang inilah yang merosakkan pemikiran bangsa kita, orang Islam kita khususnya. Itu yang last kali semua tak mau belajar. Pasal apa? Pasal dia kata jadi YouTuber cukup lah, jadi influencer cukup lah, buat apa nak belajar. Mak dengan ayah pun kata tak apa lah, jadi influencer boleh jadi kaya raya, tak payah mengaji, tak payah belajar. Itu yang jadi tak mau sambung belajar tu. Dan ini sebenarnya adalah satu keadaan yang sebenarnya adalah kritikal. Kalau kita biarkan macam ni nasib generasi muda hari ini, kita akan melihat kesan dan impak yang sangat merosakkan pada akan datang. Dan sekarang pun kita dah rasa impak dia, kerosakan, keruntuhan akhlak. Sebab itu kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang cintakan ilmu, pengetahuan, maka kita kena pakat-pakat kena semarakkan majlis-majlis ilmu. Biar orang nak kata apa, tapi semarakkan majlis ilmu, kan? Gerakkan usaha. Yang paling penting adalah kita macam mana kita nak bagi tahu dekat masyarakat, khususnya kepada generasi muda hari ini, bahawasanya ilmu ini tak ada nilai. Kalau kita nak nilaikan dengan duit ringgit itu tak ada nilai. Khususnya ilmu berkait dengan agama, ilmu berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan syariat. Begitu juga ilmu keduniaan. Tetapi mereka mentafsirkan ilmu keduniaan tu, satu daripada cabang ilmu keduniaan tu mereka jadikan itulah, orang panggil apa, hakikat kebahagiaan, ataupun kita kata itulah pencapaian yang perlu diperolehi oleh semua orang. Semua orang kena jadi jutawan. Teruk lah macam tu. Kalau semua orang jadi jutawan, tak ada macam mana nak bagi zakat. Betul tak? Kan? Kadang-kadang tu pelik. Cara mereka berfikir tu pelik. Seru orang pakat-pakat apa, dia kata jangan kerja kerajaan, betul kan? Ada yang dulu fenomena ni sangat banyak. Sekarang ni alhamdulillah makin slow down. Tapi esok mai balik, kata jangan kerja kerajaan. Sebab apa? Oh, sebab
makan gaji. Dia kata, tengok aku ni sale jadi jutawan. Lepas tu dia buat apa? MLM. Kan? Itu tujuan dia. Kan? Berhenti, seorang tu berhenti kerja ni. Padahal yang nak beli barang dia tu pun orang yang kerja kerajaan tu. Dia tak fikir. Betul tak? Maknanya jangan gulu lah dalam kita kata dalam nak berinteraksi dengan apa dia kita kata makasib, atau kita kata cara wasilah untuk mencari rezeki ni. Selagi mana dia halal, maka jangan kita melampaui batas. Melampaui batas maknanya sampai tahap terjebak dalam wasilah yang haram, sampai tak kira dah halal dan haram, yang penting dapat duit. Ini pun bahaya juga. Ataupun yang gulu juga sampai benda yang halal dia kata haram. Macam tadilah, kerja kerajaan dia nampak haram. Ini jadi macam Khawarij kan. Khawarij zaman apa kita kata Al-Qaeda, apa semua dekat dulu, waktu awal-awal kemunculan mereka macam itulah. Mereka kata haram kerja dengan kerajaan kerana kerajaan ni tagut, tak boleh. Jadi semua sumber je haram, tak boleh. Itu jadi gulu juga. Dia last sekali jadi macam tu lah. Jadi kita tak mahu, maknanya kita Muslim yang kita kata yang apa kita kata yang la ifrat wala tafrit. Kita tak bermudah-mudah dan kita tidak melampaui batas. Maknanya kita berada di jalan pertengahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dunia, minta akhirat. Maknanya dunia tu kita jadikan wasilah untuk akhirat. Baik, itu kalau kita lihat balik apa yang base pada Syekh Ibn Uthaymin sebutkan di sini. Baik, jadi hadis tu sebutkan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW menyifatkan orang yang ada yang menjadi hamba dirham, hamba dinar, hamba pakaian. Dan banyak ni kalau kita nak sebut hamba-hamba ni, hamba. Ada orang yang dia punya dia punya 24 jam dia dalam kehidupan dia hanya pasal politik je. Itu boleh jadi hamba politik. Betul? Boleh jadi hamba politik. Maknanya dia punya ni maknanya keinginan dia. Dia punya tumpuan dia, ta'alluq, pergantungan hati dia dah jadi kepada perkara tersebut, dia boleh jadi hamba kepada hal tersebut. Kan? Wallahul musta'an. Banyak, maknanya benda ni luas. Baik. Kemudian firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini apa kata Syekh, yuqalu fiha ma qila fil ayati sabiqah. Jadi tak perlu diulanglah, maknanya dah bahaskan pada ayat sebelum ni, ayat yang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dah sebut sebelum ni. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan apa ihsan, buatlah ihsan kepada karib, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maksudnya berbuat baiklah kepada mereka. Maknanya kita kata sama macam ayat sebelum ni lah. Maknanya lepas Allah Ta'ala sebut tentang hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian jangan dilupa tentang hak sesama manusia. Baik, karib kerabat, ini al-qarabah, adalah orang-orang yang bertemu dengan seseorang pada datuk yang keempat. Kakek fil jaddir rabi', datuk yang keempat. Maknanya yajtami'una bi syakhsi fil jaddir rabi'. Dzul qurba maknanya dikira kaum kerabat ni kalau berhimpunnya seseorang tu sampai pada datuk yang keempat. Dzul qarabah dipanggil dzul qarabah, maknanya kalau dia ada, kita panggil dia kerabat kita ni, maknanya kalau dia ada hubungan dengan datuk kita sampai keempat, datuk yang keempat. Itu yang boleh difahami daripada situ, fil jaddir rabi', datuk yang keempat. Allah Ta'ala alam, yang tu kena perincikan lagi, kita kena rujuk balik apa maksud datuk yang keempat tu yang sahih ataupun yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Baik, al-yatama jam'u yatim. Yatama maknanya jamak kepada anak-anak yatim.
Anak-anak yatim lah. Yatim kan. Seorang yatim, mufrad. Yatim iaitu anak yang ditinggalkan mati ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Masakin, yakni orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki harta sehingga mereka tertahan oleh kefakiran. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekalan, nafkah. Bekalan. Itu pada ayat yang berikutnya. Baik. Kemudian wa qawluhu, masih ada lagi baki ayat, wa qawluhu wal jari dzil qurba. Baik, wal jari dzil qurba, al jar al mulasiq lil baiti atau man hawlahu, wa dzil qurba ay al qarib, wal jar al junub wal jar al junubi ay al jar al ba'id. Baik, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga adalah orang yang berdekatan rumahnya dengan kita. Yakni dikatakan al-malasiqu lil bait, maknanya melekat rumahnya dengan rumah kita, maknanya dekat. Au man haulahu, atau yang sekitarnya. Dzil qurba adalah tetangga dekat. Dzil qurba maknanya jiran yang dekat. Wal jaril junubi adalah jiran yang jauh. Jiran yang jauh, jarul ba'id. Was-sahibi bil jambi, teman sejawat. Was-sahibi bil jambi dikatakan sini innahu zaujah, maknanya isteri kita. Dikatakan pula bahawa teman sejawat adalah teman seperjalanan, ini yang bermusafir dengan kita. Maksudnya was-sahibi bil jambi. So sini Syekh tafsirlah satu-satu maksud ayat. Lanjutan daripada ayat dalam surah An-Nisa ayat 36 tu, lanjutan dia tu. Baik, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Maknanya hamba sahaya maknanya milkul yamin. Tapi sekarang perhambaan dah tak ada kan. Tapi hukum dia berterusan, tak mansuh, maknanya berterusan selagi adanya jihad. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Al-mukhtal adalah orang yang sombong dalam penampilan, sedangkan al-fakhur adalah sombong dalam tutur kata. Allah tidak menyukai kedua-duanya. Mukhtalan, kata Syekh, orang yang sombong dalam penampilan. Fakhura, orang yang sombong dalam tutur kata, dalam perbicaraan, dalam ucapan. Allah tak menyukai kedua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dua sifat tersebut. Baik. Wa qawluhu, kemudian dalil yang kelima. Baru masuk dalil yang kelima. Al-ayatul khamisah ila as-sabi'ah. Baik, ayat yang kelima hingga ketujuh. Kat atas tu dalil kan. Dan firman-Nya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian, janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik. Baik, ayat kelima hingga ketujuh sampai akhir saya baca kan. Kita baca dia punya ayat dia. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Baik, ini dalil yang kelima, iaitulah apa? Menunjukkan kewajipan tauhid. Maknanya kita masih lagi bincang tentang muqaddimah kitabut tauhid. Maknanya muallif bawakan dalil-dalil yang nak menunjukkan kewajipan tauhid. So kita dah sampai pada dalil yang kelima, ayat yang kelima. Baik. Jadi ayat ni maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. Berbuat ihsanlah kepada ibu bapa.
janganlah membunuh anak-anak kalian kerana takut kemiskinan. Min imlaq maknanya khasyata imlaq, kerana takutkan kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian mengerti. Baik, kata Syekh, khitab pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi SAW. Allah memerintahkan beliau, baginda, untuk mengatakan kepada manusia, ta'alau, maknanya marilah. Maksudnya kemarilah. Kata ini berasal daripada kata al-ulu, yang bererti tinggi. Seakan orang yang memanggil anda untuk naik ke tempatnya, lalu dia berkata, kemarilah. Maksudnya, naiklah ke tempatku. Mari. Ta'alau. Maknanya, daripada al-ulu, maknanya al-irtifa'. Maknanya, kita, contohnya, anda duduk di podium tinggi ni, jadi anda panggil ta'alau. Mari. Maknanya, itu asalnya. Maknanya menunjukkan satu bentuk, kita kata apa, khitab yang ditujukan Allah kepada Nabi SAW untuk diperintahkan kepada manusia. Ta'alau. Maknanya, apa yang Nabi ajak ni, dakwah yang Nabi seru, yang ajak kita mari ikut dia ni, adalah kepada sesuatu yang ketinggian. Bukan sesuatu yang kerendahan. Sesuatu yang paling tinggi, yakni ajak kepada tauhid. Ajak kepada ibadah. Ini paling tinggi sekali. Kan? Paling tinggi. Baik. Firmannya, atlu. Ta'alau atlu. Marilah, kemarilah. Atlu. Atlu. Maknanya aku bacakan. Dengan i'rab jazam, yakni membuang huruf waw, sebagai jawab bagi perintah dalam firmannya, ta'alau, marilah. Maknanya, atlu, ay aqra'u, aku bacakan. Atlu. Min tilawah. At-tilawah. Atlu. Tala yatlu, tilawatan. Tala yatlu. Baik, aku bacakan. Maknanya di sini, seruan Nabi SAW adakah daripada sisi Nabi? Adakah daripada ijtihad Nabi SAW? Tak. Daripada sisi Allah. Sebab Nabi SAW bacakan. Nabi panggil, marilah, aku bacakan kepada kamu. Atlu. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang telah diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Maknanya aku bacakan ayat Quran, yakni kalam Tuhanku, kepada kalian. Apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Ma di situ adalah isim mausul sebagai maf'ul, objek untuk fa'il, yang ini kata kerja. Atlu, aku bacakan. A'id, yang ini kembali, dhamirnya itu kata ganti, yang kembali kepada isim mausul tersebut, tidak disebutkan. Maknanya takdirnya ma harramahu rabbukum alaikum. Ay atlu ma harrama rabbukum alaikum, maknanya ma harramahu rabbukum alaikum. Apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Baik, rabbukum, Rabb kalian. Baik, kenapa tak disebut di situ ma harramallah, apa yang diharamkan Allah, tapi disebut ma harrama rabbukum? Kenapa tak disebut ma harramallah kat situ? Kat ayat itu kenapa tak sebut ma harramallah, tapi disebut ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, Rabb kalian. Bukan disebut ma harramallahu alaikum, tak disebut apa yang diharamkan oleh Allah kepada kalian. Kerana lafaz Rabb lebih tepat, di mana Rabb berhak mengatur hamba secara mutlak dan menetapkan hukum atas mereka sesuai dengan hikmahnya. Itu dia punya istimbat daripada Syekh. Kata Syekh, kerana Rabb itu lebih munasabah kat sini daripada sebut Allah. Kerana Rabb maknanya dia adalah, apa dia kata Syekh? Dia adalah pengatur, pengurus yang mengatur hambanya secara mutlak. Maknanya dia adalah apa? Balik-balik makna Rabb. Al-Maliku Al-Mutasarrifu, kan? Yang memiliki kita semua, yang mengurus tadbir seluruh urusan kita. Jadi kat situ munasabah disebut ma harrama rabbukum alaikum. Apa dia? Kita kata apa yang diharamkan oleh Rabb kalian.
Kan? Itu kata Syekh, li'anna ar-rabba huna ansab. Maknanya penggunaan kalimah Rabb di sini, harrama rabbukum alaikum, itu lebih munasabah. Haitsu inna rabba lahu mutlaqut tasarrufil marbub. Kerana kita ni makhluk yang Allah cipta. Jadi apa yang maknanya hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, iaitu hak tasarruf, iaitu dalam urus takbir. Kita sebagai marbub, kita sebagai makhluk yang dicipta. Wal hukmu alaihi bima taqtadihi hikmatuhu wal hikamu alaihi bima taqtadihi hikmatuhu. Dan hikmah, hikmah itu menuruti apa yang sesuai dengan hikmahnya. Ataupun kita kata dekat situ, wal hukmu alaihi bima taqtadihi hikmatuhu. Hukum ketetapan Allah SWT itu bersesuaian dengan apa yang berdasarkan hikmahnya, yakni kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita itu berdasarkan hikmah, berdasarkan hikmahnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, yang maha bijaksana, maka dia mengharamkan kepada kita sesuatu yang mempunyai kebijaksanaan. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Sebalik kebijaksanaan tu, makna hikmah lah, hikmah Allah kan. Makna setiap apa yang Allah halalkan dan haramkan ada hikmah. Ahli sunnati wal jamaah mengisbatkan hikmah, illah, hikmah bagi setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perintah dan larangan Allah. Sama ada perintah ataupun sama ada dalam urusan pentadbiran alam ataupun dalam urusan perintah syarak, perintah yang Allah Ta'ala syariatkan, semuanya ada hikmah. Kerana Tuhan yang mencipta dengan hikmah, Tuhan yang sama jugalah yang menghalalkan dan mengharamkan dengan hikmah. Gunakan pada setiap perkara. Tuhan yang menguji, Allah yang menguji kita dan yang memberi nikmat kepada kita, maka ketika dia memberi nikmat kepada kita, nikmat yang datang itu datang daripada hikmahnya. Kerana dia Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Jadi ketika dia bagi nikmat dekat kita, ada hikmah tak? Ada hikmah. Bukan sia-sia. Betul tak? Bukan sia-sia. Kamu sihat ni, kamu ada hikmah. Ada hikmah. Maknanya ada tuntutan di sebalik apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita dapat nikmat, ada hikmah tak? Ada hikmah. Kerana Tuhan yang bagi nikmat dekat kita tu Tuhan yang ada hikmah. Maha bijaksana, Al-Hakim. Innahu huwal azizul hakim. Alimun hakim. Dia maha mengetahui, maha bijaksana. Dan ketika dia uji kita, dengan ujian, dengan kesusahan, dengan kesempitan, dengan pelbagai bentuk ujian dan musibah, adakah dia uji kita tanpa ada hikmah? Tak, sebab dia Tuhan yang sama bagi kita nikmat, Tuhan yang sama juga yang bagi kita musibah, yang bagi kita ujian. Jadi penting faham tentang hikmah ni. Dan kalau kita faham tentang hikmah Allah, kita isbatkan tentang hikmah Allah, kita boleh menolak seluruh dan segala dakwaan-dakwaan golongan mulhidin, golongan etis, yang semuanya berlegar syubhat dan keraguan mereka itu pada menafikan hikmah Allah. Itu dia punya kata kunci dia. Sebab itu kalau kita nak lebih mendalam, kitab yang terbaik dalam isu berkenaan dengan nak memahami tentang hikmah Allah adalah kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Shifa'ul Alil. Shifa'ul Alil. Ada mukhtasar, ada juga yang asal, kitab asal, ada juga yang sudah diterjemah. Shifa'ul Alil, karangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dah ada dah terjemahan, banyaklah terjemahan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ada. Tu kalau kita nak tahu dengan lebih tuntas dan lebih mendalam.
Jadi semua keraguan-keraguan golongan mulhidin, golongan etis, golongan al-adri, ar-rububi, golongan yang kata agnostik, yang percaya Tuhan, yang kata ataupun yang tak percaya Tuhan, atau yang percaya Tuhan tapi dia kata Tuhan ni tak ada masuk campur urusan kita, ataupun macam-macam jenis bentuk etis, bentuk kita kata ilhad, itu hanya boleh diatasi dengan kita faham tentang hikmah Allah. Maknanya kita isbatkan tentang hikmah Allah. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bila berhadapan dengan golongan Qadariyah, nufatul ilm, Qadariyah yang terawal, yang awal-awal muncul pada akhir zaman sahabat sehingga melarat pada zaman tabi'in dan zaman tabi'in, muncul pada akhir zaman sahabat Qadariyah nufatul ilm, kemudian mereka masuk doktrin itu melalui golongan Mu'tazilah. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan golongan ini. Dan Imam Asy-Syafi'i bagi satu tips untuk kita menghadapi golongan yang menafikan ilmu Allah ni, iaitulah kata Imam Asy-Syafi'i, nadhiruhum bil ilmillah, atau nadhiruhum bil ilmi. Maknanya tegakkan hujah ke atas mereka, berdebat dengan mereka dengan ilmu Allah. Maknanya kita isbatkan, lazimkan kepada mereka supaya mereka terima tentang ilmu Allah. Maksud ilmu Allah maknanya sifat Allah. Termasuk juga sifat Allah, hikmah Allah, Al-Hakim. Betul tak? Jadi ini yang kita kata kita kena faham. Sebab itu Syekh Ibn Uthaymin kat sini, dia sebut apa? Dia sebut tentang apa yang hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, semuanya ma taqtadihu hikmatuh. Semua ma taqtadihu hikmatuh. Semuanya, semua hukum dan ketetapan yang Allah tetapkan, semuanya berdasarkan hikmah kebijaksanaan Allah. Berani tak kita nak mempertikaikan hikmah kebijaksanaan Tuhan kita? Kalau kita berani, makna kita tak kenal Tuhan. Itu je. Simple, very simple. Kalau kita berani persoalkan hikmah Allah, maknanya kita tak kenal Tuhan. Pergi belajar dulu bagi kenal Tuhan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nampak? Ini sangat penting. Sangat penting. Baik, sebab itu kalau kita nak membentengi pemikiran yang sesat, khususnya melalui pemikiran atheism ini, maka kita kena pastikan, kita kena fokus pada untuk memahami nama-nama Allah. Sebab itu adanya para ulama giat mensyarahkan tentang Asmaul Husna. Kitab di karang fiqh Asmaul Husna, nama-nama Allah. Sebab itu asas bagi seluruh ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, semua ilmu kembali kepada kita kenal Tuhan, kita kenal Allah. Tetapi hari ini bahaya kalau kita tengok dalam generasi muda hari ini, mereka disebarkan pada generasi muda hari ini, khususnya dalam kita kata medium yang baharu hari ini, medium yang ada hari inilah, dari dia permainan, games, kemudian filem, drama, video-video yang ada hari ini yang macam-macam menjadi fitnah, sehingga ada yang sampai tahap tu kalau kita tengok, memang ada kajian tau, ada kajian di Timur Tengah tentang anime tau, anime saja. Memang dia orang buat kajian dan macam mana atheism itu disebarkan melalui medium anime. Itu belum lagi kita sebut tentang keruntuhan akhlak, dan sebagainya. Ini berkait dengan Tuhan. Sehingga anda terbaca satu kajian ni disebut, tapi penting sebenarnya kita berhajatkan kepada kajian-kajian macam ni. Bukan kita nak suruh orang pergi tengok, tapi orang kena ada orang yang berilmu kaji, kemudian bagi peringatan. Memanglah tak ada isu kalau kita kata tinggalkan semua, tak ada isu. Tapi orang yang masyarakat yang tak tahu, macam mana kita nak tahu kalau tak ada orang kaji? Betul tak?
Jadi sampai ada tu satu naratif yang cuba disampaikan melalui anime ini adalah bagaimana manusia boleh bergaduh dengan Tuhan, lawan dengan dewa, lawan dengan Tuhan tu, dengan Tuhan ni, dewa-dewa. Memang kita kata apa ni nak percaya kan, tapi orang awam yang ialah mungkin kita kata mereka yang tak diberi peringatan kan, orang yang ialah kita nak salahkan dia orang pun, ialah dia orang pun ada salahnya, tapi ibu bapa dan sebagainya ada salah, tapi ialah secara kita nak tengok dari sudut apa, sebab kajian yang dilakukan di Timur Tengah tu dia tak salahkan pun mak bapak dan sebagainya, pasal dia tahu benda tu dah tersebar, dah masuk dalam rumah setiap orang Islam kan. Kita tak boleh bagi alasan, kita kata tak payah benda tu dah memang karut, tapi ada orang Islam yang dah tengok kemudian dah kena syubhat dan sebagainya, dan macam mana kita nak tahu kan? Dan macam mana kita kata benda tu sangat penting, makna kajian-kajian yang melibatkan tentang medium-medium baru ni diperlukan, terutama pada generasi muda, supaya kita dapat tahu apa benda yang dah masuk merosakkan pemikiran anak muda. Maknanya kita kena tahu jugalah, bukan kata kita buka kitab, mengaji kitab dia tak tahu tentang perkembangan. Ini salah juga. Sampai tak tahu tentang perkembangan apa yang berlaku kan. Pasal apa? Pasal dia kata dah nak keluar Dajjal. Sampai tak tahu langsung. Sampai last sekali anak dia kat rumah tengok apa benda pun dia tak tahu. Betul tak? Kadang-kadang ini disebabkan punca ibu bapa yang kita kata mengambil pendekatan dia orang panggil apa? Dia tak mau tahu langsung. Ini pun tak boleh. Dia kena tahu juga. Bukan suruh dia pergi khatam anime tu kan. Tengok, bukan. Maknanya dia kena prepare. Kadang-kadang dia dah kan, anak-anak dia kat rumah dia dah jaga elok, tapi bila pergi kat sekolah, betul tak? Dia boleh kawal lah. Pergi kat sekolah, kawan dia tunjuk, ni gadget. Tengok ni anime ni, tengok cerita, tengok game ni, tengok ni. Betul tak? Jadi paling kurang dia kena bina protection. Maknanya dia bagi tahu benda ni tak betul. Benda ni tak betul. Kan? Ya, ada orang kata tak boleh bagi langsung. Betul. Memang daripada awal tak bagi langsung, tapi dia kena didedahkan untuk bagi tahu benda tu tak betul. Kita kena bagi tahu dekat dia, sebab dia satu hari nanti dia akan terdedah juga dengan benda-benda itu. Tanggungjawab ibu bapa, ya, dalam peringkat yang awal memang kita sekat dalam pembinaan. Maknanya kita kata dalam peringkat kita kata usia yang awal memang kita tak langsung kita tak bagi. Itu yang terbaik. Tetapi bila dia dah sampai pada tahap yang dia boleh, dia dah jadi mumayyiz, dia boleh membezakan antara yang baik dan buruk, kita kena bagi tahu kat dia. Ni tak betul ni. Kan? Sampai tahap dia mumayyiz. Sebelum dia nak mumayyiz tu pun dia dah boleh bezakan. Kita dah train. Anda bagi contoh yang mudah. Kadang-kadang kan, bila mungkin anak kita ni kita jaga, tak bagi dia tengok benda-benda apa kartun ataupun nyanyi-nyanyi ke lagu, kita tak bagi. Tapi bila dia pergi dekat rumah family, contoh sepupu dia dan sebagainya, boleh tak kita nak kontrol? Tak boleh kan? Realitinya tak boleh, susah. Kita bukannya duduk ikat dekat dia tu, kena duduk dia, betul tak? Atau dia pergi ke sekolah, boleh tak? Ada benda yang kita, jadi apa tanggungjawab kita? Kita bagi tahu benda tu tak betul. Contoh kan, akan lagu budak-budak kan, kata tu kan. Kan dia kata panggil hujan kan. Jadi antara benda yang kita kena perbetulkan adalah benda-benda yang kita kata apa? Yelah, nampak macam benda tu macam alah tu budak-budak punya kan, tapi kita kena betulkan pemikiran. Ya, benda tu dia tengok, tak apalah nak tengok, tapi bagi tahu benda tu tak betul. Suara kata bukan suara yang sumbang sebenarnya. Kan? Dalam hadis dalam asar Ibn Umar radhiyallahu anhuma, suara kata tu tasbih. Ya.
Macam mana kita boleh, maknanya kalau kita biarkan, kita tahu benda tu adalah suara katak tu tasbih kepada Allah. Sepatutnya kita cerita ke anak kita, suara katak tu tasbih. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh dapat? Kita pun kena tasbih. Kita kena banyak berzikir kepada Allah. Pasal katak pun tasbih ke Allah. Itu cara didikan. Tapi kalau kita biar, anak kita, dia terima je. Katak tu, suara dia nyanyi-nyanyi, kemudian hujan. Sebab suara dia sumbang kan. Maknanya kita kena perbetulkan. Perbetulkan pemikiran tu. Dan banyak lagi benda-benda khurafat, benda-benda yang masuk dalam rumah kita yang kita sedar atau kita tak sedar. Maknanya itu kita kata sangat penting dalam proses tarbiyah pendidikan. Kan? Khususnya bila dia dah boleh mula berfikir. Baik, kemudian kata Syekh di sini, lepas pada Syekh sebut tentang hikmah tadi, wa qawluhu alla tusyriku. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala alla tusyriku, agar jangan mempersekutukan. An tafsiriyah yang mentafsirkan, yakni menjelaskan firman-Nya, atlu ma harrama. An di situ adalah tafsiriyah, penjelasan pada atlu ma harrama, aku bacakan pada kamu apa yang Tuhan kamu haramkan, iaitu atlu alaikum alla tusyriku bihi syai'a, iaitu aku membacakan kepada kalian bahwasanya apa yang Tuhan kalian perintahkan agar kalian tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Baik, walaysat masdariyah wa qad qila bihi wa ala hadha alqawl takunu la zaidah walakin alqawl alawwal asah, ay atlu alaykum adamul isyraq, atlu alaykum adam al-isyraq lianna Allah lam yuharrim alayna alla nushrika bihi bal harrama alayna an nushrika bihi. ومما يؤيد أن تفسيرها أن لا هنا ناهية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. Baik, kat sini ada faedah dari sudut bahasa. Kata Syekh di sini, maksudnya aku membacakan kalian, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. An di situ bukan an masdariyah, walaupun ada salah satu pendapat yang mengatakan sedemikian. Berdasarkan pendapat ini, bererti la di sini adalah tambahan. Hanya sahaja yang lebih tepat adalah pendapat pertama, iaitu maksudnya aku membacakan kepada kalian tidak adanya kesyirikan. Kerana Allah tidak mengharamkan kita tidak menyekutukannya, tetapi Allah mengharamkan kita menyekutukannya. Baik, bukti lain bahawa an di sini tafsiriyah adalah la, setelahnya adalah huruf an-nahiyah, larangan, agar rangkaian kalimatnya selaras sehingga rangkaian kalimat seluruhnya talabiyah atau tuntutan. Itu dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa, maknanya Syekh tarjih, iaitulah an di situ adalah tafsiriyah. Tafsiriyah. Maknanya menjelaskan. Maknanya apa yang Nabi SAW bacakan kepada kita, iaitulah pengharaman syirik. Pengharaman syirik. Maknanya atlu alaikum ta'alau atlu alaikum ataupun ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Maknanya Nabi SAW kata, kemarilah aku bacakan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian apa yang Tuhan kalian sebutkan dalam Quran. Aku bacakan ayat Tuhan kalian, perintah Tuhan kalian, bahawasanya alla tusyriku bihi syai'ah. Maknanya dia melarang perbuatan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, yakni mengharamkan perbuatan syirik. Itu maksud dia. Jadi di sini menunjukkan apa? Syirik adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala wasilah yang boleh membawa kepada syirik juga haram. Baik. Firman-Nya, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapa, maksudnya aku membacakan kepada kalian perintah berbaik kepada ibu bapa. Maknanya ayat itu dia bersambung kan. Atlu ma alaikum rabbukum, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemudian wabil walidaini ihsana, maknanya itu juga ayat dalam yang perintah Tuhan kalian supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa kalian, buat ihsan. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Setelah menyebut hak usul, yakni orang tua, iaitu untuk berbakti kepada mereka, maka selanjutnya Allah menyebutkan hak furu', yakni anak, cucu, cicit, iaitu agar tidak dibunuh. Hak usul kat sini maknanya usul kelahiran kita adalah bapa dengan mak kita. Tu usul maknanya asal. Usul mak dengan ayah kita. Tu hak usul. Tu hak usul maknanya asal.
Furu' maknanya kita lah. Kita dan anak-anak kita. Anak-anak kita lah yang kat sini, wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Al-aulad dalam bahasa Arab merangkumi anak lelaki dan anak perempuan. Al-aulad maknanya termasuk anak lelaki dan anak perempuan. Maknanya dua-dua jangan kamu bunuh. Sebab apa? Sebab orang jahiliah dia bunuh anak perempuan. Sebab itu kan. Baik. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Taala berfirman dalam ayat lain, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepada kalian tentang pembahagian warisan untuk anak-anak kalian, iaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Baik. Min imlaq maknanya kerana miskin. Jangan kalian wala taqtul auladakum min imlaq. Maknanya jangan kalian bunuh anak-anak kalian kerana miskin. Maknanya apa? Min di sini maknanya sababiyah. Ta'lil, alasan. Maksudnya jangan membunuh anak-anak kalian kerana miskin. Kerana kalian miskin. Dalam ayat lain apa Allah kata? Khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian kerana takut miskin. Maknanya kalau kalian miskin pun jangan bunuh anak kalian. Kalau kalian susah pun jangan bunuh anak kalian. Kalau kalian takut miskin, takut susah pun jangan bunuh anak kalian. Itu maksudnya. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang berikutnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Maksudnya jika kalian tetap mempertahankan anak-anak kalian hidup, kerana sesungguhnya rezeki kalian tidak akan menjadi sempit dan dengan sebab tetap hidupnya anak-anak kalian di sisi kalian. Kerana yang mengatur dan memberikan rezeki adalah Allah. Dalam surah ini Allah lebih dulu menyebutkan rezeki kedua orang tua. Sementara dalam surah Al-Isra Allah lebih dahulu menyebutkan rezeki anak-anak. Hikmahnya kerana dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman min imlaq, kerana miskin. Kat sini Allah kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat ni, dalam surah kita kata dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am ni, didahulukan narzuqukum, yakni kita, kalian, mak ayah, ibu bapa. Apa hikmahnya? Berbanding dengan dalam surah Al-Isra disebutkan didahulukan apa? Anak tu. Narzuquhum wa iyyakum. Terbalik. Kata Syekh, sebab apa hikmahnya? Kerana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut min imlaq. Min imlaq maknanya kerana miskin. Kerana miskin ni, kerana maksudnya kemiskinan sudah ada. Kerana itulah kedua orang tua yang miskin lebih dulu disebutkan. Sebab dia melibatkan orang tua. Kedua orang tua, ibu dengan bapa bagi anak tu, pasal dia miskin. Jadi Allah Ta'ala sebut narzuqukum, nahnu narzuqukum. Kami yang bagi rezeki kat kamu. Sebab orang tua, kedua orang tua tu dia nak bunuh anak dia pasal dia miskin. Sebab dia. Jadi munasabah lah Allah kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Baru disebut kami yang bagi rezeki kepada kamu, yakni ibu bapa dia. Baru disebut anak kan? Baru disebut anak. Tapi dalam surah Al-Isra disebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Terbalik. Kami yang bagi rezeki ke anak tu dan kepada kamu, yakni kedua ibu bapa. Apa hikmahnya? Kerana dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala kata wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian kerana takut kemiskinan. Beza antara kerana miskin dengan kerana takut kemiskinan. Di mana keduanya kaya. Maknanya kedua ibu bapa tu dia kaya. Maknanya dia cukup. Hanya dia takut miskin jika dia menanggung rezeki anak. Dia takut miskin, dia takut dia tak mampu. Kerana itulah Allah lebih dahulu menyebutkan rezeki anak-anak sebelum rezeki orang tua. Larangan membunuh anak-anak kerana takut miskin dikaitkan dengan takut miskin, didasarkan pada realiti kaum musyrikin pada umumnya, sehingga kaitan ini tidak ada pengertiannya. Maknanya pada asalnya ayat ni memang Allah Ta'ala sebutkan berdasarkan apa? Taqyidun nahyi an qatl al-awlad bi khasyati imlaq binaan ala waqi'il musyrikin ghaliban. Realiti orang musyrikin secara kebiasaannya. Maknanya bila dah datang Islam, benda tu dah tak berlaku. Tapi kita kena ingat. Maknanya
Okey, ini kaedah penting. Bunuh anak takut miskin ni perangai siapa? Jahiliyah. Min masail jahiliyah. Termasuk daripada tabiat-tabiat jahiliyah. Baik. Jahiliyah ini kita kena faham, para ulama bahagikan jahiliyah ni ada dua. Jahiliyah ammah dengan jahiliyah khassah. Jahiliyah ammah, jahiliyah yang umum, maknanya semua orang waktu zaman tu adalah memang terjebak dalam jahiliyah. Contohnya orang musyrikin yang Allah Ta'ala maksudkan realiti mereka yang bunuh anak kerana takut miskin atau kerana miskin. Baik, bila datang Islam, Islam menghapuskan tabiat jahiliyah tersebut. Jadi tak ada lah orang yang bunuh anak. Betul tak? Tapi bila lama-lama orang Islam makin tinggal Islam, makin ikut balik jahiliyah, boleh tak balik berlaku jahiliyah tu? Boleh, tapi bukan jahiliyah ammah, jahiliyah khassah. Maknanya dia boleh berlaku pada individu, tempat, ataupun satu negeri ke, ataupun satu kampung ke, ataupun satu tempat, satu masyarakat, dia boleh berlaku. Tapi dia tidak bermaksud semua orang terjebak dalam hal tersebut. Macam zaman jahiliyah. Hatta zaman jahiliyah pun kita kata tak semua juga orang terlibat kan. Tetapi zaman jahiliyah tu, terhapusnya jahiliyah ammah tu dengan pengutusan Nabi SAW. Maknanya bila Nabi Muhammad SAW diutuskan, terhapus seluruh tabiat-tabiat jahiliyah. Kerana terzahirnya hidayah Islam. Petunjuk Islam tu zahir, menang. Tapi tak menafikan mungkin ada orang yang masih ada saki baki jahiliyah. Itu dipanggil jahiliyah khassah. Baik, kita tengok pada realiti masyarakat kita hari ini. Ada tak orang yang dia bukan takut anak, tak mau kahwin? Bukan tak mau kahwin sebab sebab ada sebab-sebab yang dibenarkan, betul tak? Tapi tak mau kahwin sebab takut dia kata takut nak beli, dia kata takut tak mampu nak beli pampers. Selalu kita tengok kan dekat media-media sosial, selalunya kat Twitter Facebook ni selalunya orang-orang yang veteran, orang-orang yang dah matang kan. Itu kejap. Kita bincang yang asal tu. Asal. Ada orang yang selalu yang kat media-media sosial ni selalu macam tu kan, dia kata takut ni, takut tu, takut ni. Baik, dia ada tak persamaan dari sudut wajah kita kata takut? Quran sebut apa tadi? La taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian kerana miskin. Kerana miskin. Kalau kalian dah miskin pun dapat anak, adakah kalian boleh bunuh anak kalian ataupun kalian boleh buang dia? Tetap tak boleh. Kan? Dalam ayat surah Al-Isra, khasyata imlaq. Takut miskin. Takut sebab kata pampers mahal. Dia duk fikir anak ni pampers je. Susu. Materialistik. Maknanya dia tak fikir anak dia tu nanti, bukan. Anak dia nanti lama-lama tak pakai dah pampers tu. Bukannya sepanjang usia dia pakai pampers. Bukan sepanjang usia dia minum susu. Dia duk takut hak yang jangka masa yang pendek tu. Dia tak tahu anak dia nanti besar akan berkhidmat untuk dia. Akan buat baik dekat dia, akan doakan untuk dia. Betul? Dia tak nampak yang sisi yang hikmah Allah Ta'ala. Tapi yang dia nampak negatif je. Aku anak ni. Oh, dia kata tak boleh enjoy nanti. Kalau ada anak tak boleh keluar lepak dengan kedai mamak dengan kawan-kawan pasal ada anak dia tu. Tengok semua pemikiran-pemikiran ni apa. Tak, kadang-kadang bukan kita kata apa, memang itu pemikiran. Maknanya kita hari ni dia tak macam zaman dulu tu. Zaman dulu orang zaman dulu dia menikah memang nak anak. Tak, itu hikmah kauniyah. Maknanya Allah Ta'ala jadikan semua bangsa. Maknanya mereka ada daya juang yang tinggi. Tapi kita hari ni macam-macam bagi alasan. Ya, kita tak nafikan ada masalah dan sebagainya, tapi ada yang sebahagiannya bagi alasan yang tak munasabah. Tak mau menikah, takut cerai. Allah. Susah tu. Betul kan? Pasal dia kata, oh kawan aku menikah, bercerai, nampak happy tapi bercerai, aku tak mau kahwin.
Itu maknanya akal yang cetek, dangkal. Maknanya dia punya pemikiran tu tak merdeka. Ni nak bulan merdeka kan. Dia dijajah. Dia ada penghalang. Kan? Maknanya kita tengok hari ni jahiliah khassah tu ada. Maknanya ciri-ciri jahiliah tu ada pada sebahagian golongan, sebahagian orang. Mungkin dia terkena sedikit kita kata naz'atun jahiliah, tempiah-tempiah jahiliah tu ataupun cabang-cabang jahiliah tu. Ada. Bukan tak ada. Dan ini kalau kita tengok kat barat lagi dahsyat. Dia orang seru terus untuk apa? Gugurkan anak. Bahkan dia jadi hak pula untuk gugurkan anak. Kan? Apa kita kata, apa dia kibarkan bendera negara Malaysia. Balik pada asal hukum haruslah. Asal hukumnya harus. Kan? Tapi boleh jadi benda tu boleh dia yang kita kata kita kena fahamlah maknanya apa tujuan. Al-umuru bimaqasidiha, apa tujuan dikibarkan bendera Malaysia tu. Dan kita tahulah setiap tahun maknanya hari kemerdekaan tu disambut kan. Memang kita kata perayaan menyambut hari kebangsaan tu bukan perayaan keagamaan, dan kita tak ada dalam agama kita menyambut kan. Memang dia bukan perayaan keagamaan, tapi dia hanya perayaan kita kata adat, kebiasaan, kita kata adat, adah kan. Jadi dia balik pada keharusan. Dan kalau kita kata kalau ada perkara-perkara yang melibatkan perkara yang haram, jadi haram. Kalau yang perkara yang harus kibarkan bendera, menyatakan kecintaan kita kepada negara bukannya sesuatu yang diharamkan, bahkan dituntut. Dituntut kita cintakan negara kita. Bahkan dia adalah, kita kata dia adalah fitrah. Cintakan negara ni, kita sebut orang yang cintakan negara ni, semua orang cintakan tanah air. Kalau dia ada, kita kata dia ada fitrah yang sejahtera. Kecuali orang yang tak, fitrah dia yang tak betul, dia tak cintakan negara. Cuma mungkinlah cara dia mengekspresikan kecintaan dia kepada negara. Yang tu yang mungkin boleh dibahaskan. Itu yang jadi nak sambut mereka menari-nari, terhegeh-hegeh, semua menyanyi, buat benda-benda kan. Itu sambut merdeka apa kan? Kita sambut maknanya sambut kemerdekaan. Apa maksud sambut kemerdekaan tu? Kan? Kalau setakat kibar bendera, tak ada isu. Tak ada isu. Dia tak ada, kita tak boleh nak kata nak tuhmah orang yang kibar bendera tu dia ni menganut apa dia ideologi nasionalisme dan sebagainya. Tak. Secara umumnya haruslah. Harus. Selagi mana tak sampai pada perkara yang haram, perkara yang haram. Jadi benda-benda macam tu, kibarkan bendera tu tak perlulah kita nak besar-besarkan sangat kan. Yang masalahnya bila buat benda-benda yang haram, maknanya benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disambut dengan maksiat, dengan konsert, campur lelaki perempuan, itu yang perlu kita kata perlu kita jauhi dan perlu kita berikan peringatan. Kita baru saja Allah Taala selamatkan kita daripada musibah, daripada wabak penyakit, kita dah lupa diri, kita tak ingat, kita dah tak ingat apa yang Allah Ta'ala uji kita dah tak ingat. Baik, balik pada min imlaq tadi, khasyata imlaq tadi. Jadi maknanya apa? Jahiliah ammah tu dah habis, dah tak ada dah. Pasal bila Islam datang habis, tak ada dah. Jahiliah khassah tu boleh jadi ada pada individu atau pada tapi kalau kita tengok hari ni macam tu. Ada pun isu merancang keluarga, perancangan keluarga. Maka ini kalau kita tengok fatwa Syekh Ibn Uthaymin sendiri, dia kata harus untuk kita kata merancang keluarga. Maknanya dia balik pada hukum harus. Jika harus tu pun dia kena tengok. Keharusan tu maknanya dia ada qaid, dia ada taqyid, maknanya dia ada ikatan. Maknanya kalau maknanya alasan itu adalah alasan yang munasabah lah.
macam contoh macam isteri dia sakit, dah tak mampu, itu sakit yang kebanyakan ulama bagi harus tu bila ada halangan-halangan mawani' yang kita kata yang mu'tabarah, maknanya yang kita kata yang dia contoh macam penyakit kan, sakit dia tak boleh dah lahirkan anak, itu dibenarkan kan? Tapi kalau saja-saja, ini saja-saja, itu tak boleh, ataupun kerana takut min imla ataupun khasyata imla, itu bahaya, takut termasuk dalam ayat ni. Kalau ada perancangan tu, kerana satu lagi sebahagian ulama kata perancangan tu diharuskan juga kalau dia risau, dia tak mampu untuk didik dari sudut, dia risau apa itu penjarakan, dia nak jarak, maknanya dia buat perancangan dari sudut jarak, gap tu kan antara anak, itu diharuskan. Tapi kalau yang tak bolehnya, yang saja-saja, yang tu tak nak, ataupun yang bagi alasan kita ni ekonomi semakin sempit bla bla bla, itu dia dibimbangi, dia masuk dalam ayat tadi, ciri-ciri jahiliah, khasyata imlaq, min imlaq kan, dibimbangi kan. Sebab itu kita kata penting pemahaman tentang akidah Islam yang sahih, khususnya berkenaan dengan rezeki tadi kan, konsep rezeki. Sebagai orang dia bataskan rezeki tu hanya RM2. Dia tak nampak bahawasanya anak tu sebagai rezeki juga kan, anak dia yang dapat tu rezeki, anak tu sendiri rezeki. Kenapa dia boleh bagi alasan takut dia tak ada rezeki, sedangkan anak yang lahir tu yang menjamin rezeki dia bukan dia pun kan, bukan dia pun, tapi dia kerana dia takut. Kerana ini menunjukkan apa, kita tengok balik, kalau ada pemikiran-pemikiran macam tu, maknanya dia dah ada ciri-ciri jahiliah tu. Bukan maksud jahiliah ammah, tapi jahiliah khassah, kerana jahiliah ammah tadi dah terhapus bila dengan pengutusan syariat. Baik, jadi itu kita kata cabaran lah kita dalam masyarakat kan, masyarakat yang hari ni yang hanya melihat pada materialistik. Itulah susah bila dia nampak itu saja kan, dia nampak dia punya view dia tu sempit kan. Anda bagi contoh yang mudah lah, orang yang bawa kereta, dia punya sudut pandang dia luas, beza dengan orang yang naik motor, betul tak? Betul tak? Orang yang naik motor, dia punya view dia terbatas, betul tak? Terbatas kan? Kalau dia naik motor terbatas. Sebab tu kadang-kadang dia bawa, dia pasal dia nampak dia seorang kan, dia jadi kadang-kadang gerun juga orang naik motor kalau dia suka celah-celah kan, pasal view dia tu sempit. Tapi kalau orang naik kereta, dia apa? Pandangan dia tu luas, maknanya dia nampak. Sebab tu dia akan lebih berhati-hati kan. Sebab orang, tapi kadang-kadang sikap jugalah. Bukan kita nak kata orang mesti, tapi anda nak bagi contoh tu review. Bukan semua. Tapi sudut pandang tu. Pasal apa? Pasal dia punya view dia tu situ je. Kan? Tapi kalau dia naik kereta, dia nampak kan. Tapi kalau orang motor, tak percaya cuba bawa motor, kita nampak, kita bukanlah kalau kita dah lama bawa motor biasalah, tapi kita akan nampak macam tu. Sebab tu ingat lagi, kalau kita tengok orang bawa motor ni, kadang kita bila kita naik kereta, kita tengok orang bawa motor, kita takut, kita gerun. Tapi dia tak gerun pasal dia dah biasa kan. Cilok-cilok tu dah biasa. Tapi kita yang gerun. Pasal apa? Kita nampak kan. Kita nampak CP lagi. Dia tak nampak. Dia nampak, dia lepas kan. Asalkan dia lepas lah. Tapi kita yang naik kereta ni, kita nampak. CP lagi tu kan. Tapi dia tak nampak pasal dia punya view dia nampak depan je. Corner kan. Jadi macam tu juga orang yang dia nampak rezeki dia, gaji RM2, rezeki dia nampak duit, jadi dia nampak duit je lah. Dia tak nampak anak sebagai rezeki kan, ilmu sebagai rezeki kan, isteri sebagai rezeki kan, isteri-isteri sebagai rezeki, anak sebagai rezeki, ibu bapa sebagai rezeki kan. Ada orang yang dia mungkin dia tak dapat anak ataupun dia tak menikah, tapi ibu bapa dia rezeki untuk dia, maknanya saham untuk dia buat baik, jaga ibu bapa dia, betul tak? Rezeki juga. Konsep rezeki ni luas dalam Islam. Tapi dia punya sudut tu macam orang naik motor tadi, dia nampak tu je, sempit kan. Itu masalah. Macam yang tu lah tadi, anak dia fikir pampers je
Oh takut pamper, dia kata pamper mahal, susu mahal. Itu yang tu dia fikir yang tu. Pasal anak dia tu akan besar. Kan? Allah musta'an. Baik. Jadi نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.